بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Bait Furqan untuk jalankan satu kelas untuk bacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ala sahib hadhihi syama'il afdalus salati wa atammu taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mula pada bab 5 insyaAllah sampai bab 9 بإذن الله سبحانه وتعالى dengan izin Allah سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. Nah, siapa hari ini nak tolong bacaan? Baca terjemahan. Ada tak? Baik. Sementara ada orang, saya baca satu hadis lagi insyaAllah. وبه حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء رضي الله عنه. نعم، silakan baca terjemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qatadah daripada hadis yang pertama tadi, Syekh, hadis 37. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya? Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, meskipun pada kedua pelipisnya terdapat uban. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya dengan inai dan al-katum, inai yang berwarna kuning. Hadis yang ke-38 tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku hanya dapat menemukan 14 uban sahaja di rambut dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak rambut, uban baginda tidak terlihat. Tapi ketika baginda tidak memakai minyak rambut, nampaklah uban baginda. Allahumma salli ala Sayyidina. وبه حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد
الكندي الكوفي أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Allahumma salli ala Sayyidina. وبه حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tuan hamba telah beruban." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yang membuatkan aku beruban adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan Al-Takwir. Aku jadi tua dalam keadaan berkhidmat untuk Islam." Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syayyabatni Hud, syayyabatni surah-surah yang tadi kita sebut, surah Hud, Al-Waqi'ah, Mursalat, Amma Yatasaalun dan juga Idza Syamsu Kuwirat. Disebabkan semua surah-surah tersebut adalah disebutkan hal kiamat. Disebut tentang hal kiamat. Jadi itu adalah di antara babnya. Jadi insan apabila tafakkur pada hal-hal kiamat yani dia bagaimana tentang hal-hal kiamat dan sebagainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam takut untuk umatnya sebenarnya, bukan takut untuk dirinya, disebabkan Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan untuknya segala dosa, kan? Jadi Nabi alaihi salatu wasallam yakhafu ala ummati, takut untuk umatnya. Ummati ummati, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut apa? Umatku umatku. Subhanallah. Man arada, para siapa yang dia nak untuk nak tahu hal kiamat, kita apa yang berlaku di hari kiamat, bacalah surah-surah yang tersebut tadi adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan juga Idza Syamsu Kuwirat. Dalam surah-surah tersebut adalah sebut tentang hal kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. وبه إليه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال شيبتني هود وأخواتها. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menyatakan, pernah beberapa orang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Rasulullah SAW telah beruban." Maka baginda bersabda, "Surah Hud dan saudara-saudaranya telah membuat aku beruban." Siapa saudara-saudaranya adalah yang tadi kita sebut, kita kata apa? Surah Hud, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun dan juga Idza Syamsu Kuwirat, Takwir. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita sudah sampai pada hadis 43. وبه إليه حدثنا علي بن حجر وبه إليه حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Rinsah At-Taimi radhiyallahu anhu menyatakan,
Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Kemudian aku menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anakku dan berkata, Inilah Nabi Allah inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memakai dua helai pakaian hijau. Baginda memiliki rambut yang telah beruban. Uban baginda berwarna kemerah-merahan. Allahumma salli ala sayyidina. Rasulullah. Naam. Hadis 44. Bismillah. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن صلى الله عليه وسلم. Rasulullah. Sima bin Harb radhiyallahu anhu menyatakan, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu telah ditanyai, adakah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uban? Jabir menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beruban kecuali di belahan rambutnya yang tertutup ubannya dengan minyak rambut ketika baginda memakainya. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam bab ini tentang syaib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud uban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan pada kita bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hati apabila dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berkira berapa uban ada di kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yadul ala anna Nabi anna sahabat, dalil untuk sahabat itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nak tahu setiap perkara pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk maklumkan untuk semua, makruh orang kalau ada syaib, natf syaib adalah maksudnya cabut, untuk ada uban sini rambut. Makruh adalah untuk ambil uban itu. Dan nah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Makruh untuk apa? Untuk cabut uban. Itu adalah dikira makruh. Baik. Ini adalah pada semua. Nah, pada semua. Dalam bab ini adalah tentang khitab, adalah maksudnya tukar warna. Nanti akan ada satu bab yang akan datang selepas ni tentang pakai hinai untuk rambut ataupun tukar warna rambut. Nanti dalam bab yang selepasnya kita akan baca insya-Allah dalam bab ni, nanti saya terangkan pada bab itu insya-Allah subhanahu wa taala. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nanti kemudian kita terangkan hukumnya insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. نعم.
Nah, sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kalau tak ada yang baca, saya sambung insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi ada Ustazah Madina pun nak baca. Ustazah ada ke? Ada. Okey, silakan. Nanti tukar-tukarlah satu orang satu bab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 6 mengenai inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 46, Abu Rimsah radhiyallahu anhu menyatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Baginda bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, aku naik saksi dengannya, yakni anakku. Baginda berkata, dia tidak akan dibebani oleh dosamu dan kamu tidak akan dibebani oleh dosanya. Ketika itu aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang sudah ada beruban, adakah boleh untuk tukarkan warna rambut itu pada warna lain? Boleh, kecuali pada warna hitam. Pada lelaki adalah قال شيخ دكتور هشام الكامل قال جواز تغيير الشعر الأبيض بالحناء غير السواد إلا في حال الحرب. Ditukar kepada warna yang lain kecuali di masa perang boleh ditukarkan disebabkan apa kepada hitam adalah kerana apa, kerana adalah menunjukkan takukan pada musuh apabila perang orang itu tengok itu semua adalah orang muda-muda, jadi orang tu bagi adalah orang musuh itu adalah takut. Sekarang tentang bab orang, contohnya asalnya orang bukan rambutnya warna putih. Kecuali orang yang sakit, seperti ada sakit, satu jenis sakit atau dalam bahasa Melayu nama apa, dia al-asal orang bukan rambutnya putih, dia tukarkan warna rambut itu, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah dalam bab ini. Menukarkan sebab ada hajat untuk bab ini. Contohnya orang itu orang jauh badannya disebabkan dia sakit, seperti tak tahu apa nama dalam bahasa Melayu, tapi yang sampai keadaan macam tu, sampai orang kadang-kadang jauh badannya dan sebagainya, bolehkah dia tukar warna? Boleh, itu ada hukum khas untuknya, boleh bagi dia. Tapi orang ada dah mula ada rambut putih di kepalanya, adalah contohnya dia nak tukar warna tu, bolehkah tukar? Dalam bab ini adalah kita kena faham adalah pada hal perempuan adalah rambutnya adalah kira aurat, kan? Jadi dia mesti keluar pakai hijab, pakai kan? Itu adalah benda ni kita kena faham dalam bab ini. Jadi sekarang kalau dia tengok pada niatnya, ini satu qaul ya, saya cakap ni satu qaul. Ada yang kata tak boleh, tapi ada yang kata jika orang itu buat untuk suaminya, ni contoh sudah kita semua akan naik umur kita. Jadi mungkin orang itu sudah berubah rambutnya, jadi dia bertukarkan warna. Boleh dia gunakan hinai ataupun boleh gunakan warna-warna, tapi dengan syarat. Ada syarat untuknya. Syarat apa? Syarat jenis itu yang dia guna untuk menukarkan warna masih lagi nafiz. Maksudnya adalah dia boleh sampai pada asal rambut itu, bukan adalah dia seperti macam lapisan apa namanya, macam tidak macam dia jadi macam uh, jenis tidak sampai air badannya, maksudnya tidak membasah betul. Itu kita kena pastikan jenis itu sesuai ataupun tidak. Dan yang tidak ada syak tentangnya ataupun tidak ada masalah badannya, ramai yang menggunakan adalah hinai. Hanya mungkin kadang-kadang ada pada wanita yang dia rasa hinai itu tak nak sebab cepat warnanya hilang. Jadi dia pakai benda lain. Pakai benda lain boleh, warna-warna lain maksudnya yang jenis lain boleh. Hanya kena pastikan pada bab ini yang tadi saya sebut, dia jenis adalah dia bukan jenis macam
macam minyak ataupun getah ataupun maksud tidak sampai air. Itu benda ni kita kena jaga. Wallahu alam. Ini yang saya belajar daripada guru saya. Dia kata in kana qasduha tazayyun li zawjiha, jika adalah maksudnya adalah hiaskan dirinya untuk suaminya, fala haraja fi dhalik, maka tidak masalah tentang bab ini. Lakin wal-iyazu billah, jika benda ini dibuat oleh perempuan yang belum kahwin, untuk orang perempuan yang belum kahwin, seorang wanita umurnya 20-an ke macam tu, kemudian dia ada rambut putih di kepalanya, banyak rambut putih. Jadi ini pun apabila orang datang nak kahwin badannya, ini pun benda yang tidak biasa pada perempuan. Apabila maksudnya orang umurnya muda lagi tapi sudah ada uban, sudah uban banyak contohnya. Itu benda macam ni kena maklumkan, kena dimaklumkan pada orang itu, tidak boleh disembunyikan. Lianna laysa al-'adha. Kemudian adalah orang itu hur, adalah maksud dia nak bagi isterinya tukar warna itu ataupun tidak, itu adalah hal lain. Baik, tetapi dikira macam menipu dalam bab ini, bab untuk kahwin. Dalam contoh menunjuk, tidak menerangkan tentang hal dia perempuan ni ada masalah rambut ataupun ada rambut yang tak ada disambung, semua itu adalah kena ada hukum lain untuknya. Mungkin kita bukan kelas sekarang nak terangkan semua benda ni, tetapi sekurang-kurangnya kita faham tentang bab hinai. Bagi lelaki tidak ada masalah tentang bab ini, menukarkan dengan warna selain daripada warna hitam seperti mana kita sebut, kecuali pada masa perang mungkin adalah dalam bab ini ada rukhsah. Tetapi kalau pada keadaan biasa boleh tukarkan warna rambut. Lelaki sudah contoh beruban, tukar warna rambut kepada warna yang lain, boleh ke tidak? Biasanya orang pakai hinai merah-merah macam tu, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah pada bab ini. Jadi ini semua di antara benda yang kita boleh amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Dia Syekh Hisham Kamil kata apa? Jawazu talwin asy-sya'ri bil hinna'i lirrijal wan nisa' ghairu lawn al-aswad. Tentang lelaki dan perempuan adalah tidak ada masalah untuk menukarkan warna rambut dengan apa? Dengan hinai. Tak ada masalah pada bab ini. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. قال فائدة إمام الشيخ هشام كتب dalam kitabnya فائدة يحرم عند الشافعية التلوين بالأسود لتغيير الشيب أو الأبيض لنفي الصغر، وقال بالكراهة بعض الفقهاء. قول بعد الشافعية adalah يحرم حرام untuk apa? Haram untuk adalah tukar warna. التلوين بالأسود لتغيير الشيب adalah tukarkan warna rambut dengan warna hitam, maksudnya pakai warna hitam, diharamkan. Ataupun pakai warna putih untuk apa? Untuk orang yang muda, tapi bukan pakai warna putih untuk apa? Untuk menunjukkan dia sudah berumur. Ini adalah ada qaul untuk haram. Dan waqala bil karaha ba'd al fuqaha, dan ada sebahagian pada fuqaha kata apa? Kata makruh lakukan seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis 46. Hadis 46. وبه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة
Nah, silakan. Uthman bin Mawhab radhiyallahu anhu menyatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai inai di rambutnya. Beliau menjawab ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah menunjukkan juga soal eh, diambilkan maklumat itu daripada siapa? Sayyidina Abu Hurairah kata hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Sayyidina Abu Hurairah suila Abu Hurairah orang tanya sahabat tanya pada Sayyidina Abu Hurairah kenapa Sayyidina Abu Hurairah seperti mana maklum pada ramai adalah Sayyidina Abu Hurairah adalah seorang yang selalu ada dengan Nabi Muhammad SAW di masa dulu adalah dia tuliskan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mengingatkan pada hadis banyak daripada hadis-hadis adalah daripada Abu Hurairah, banyak pada dia riwayatkan hadis Nabi SAW. Naam. Seterusnya حدثنا إبراهيم بن هارون حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشر بن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ شك في هذا الشيخ. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahdamah isteri Bishr ibnu Al-Khasasiyah radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mengeringkan rambutnya sesudah mandi dalam keadaan di kepala baginda berwarna radghun, kekuningan yang dibuat daripada za'faran dan berbau wangi, atau radghun dari inai. Hadis ini ada syak dari Syekh yang ada daripada perawi sallallahu alaihi wasallam. نعم. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. صلى الله عليه وسلم. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diinai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga juga. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam potong rambut dan sebagainya, apabila ada sahabat pun menjaga. Ini yang kita tengok sekarang di zaman kita ini, ada orang memegang rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ini rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang tu syekh melalui ujian dan sebagainya kata ini memang betul. Tapi ada orang yang memiliki tentang rambut Nabi, memiliki rambut, maksudnya dia ada rambut baginda Nabi Muhammad SAW, tapi mungkin dia tak ada tes ujian dan sebagainya. Dia hanya ada dan ada nama yang dia ambil badannya, dan nama yang ambil badannya sampai ambil pada siapa awal-awal daripada sahabat. Taib. Kadang-kadang ada orang jumpa benda ini dan dia tak tahu benda ini betul ke tidak. Mungkin orang tu tipu. Kan kadang-kadang lalu soalan macam tu kan di dalam hati orang. Betul ke ni rambut Nabi SAW? Tapi macam tak betul. Al-aslam fi hadzal bab, yang baik dalam bab ini adalah at-taslim, wallahu a'lam. Yani خلاص ini orang kata macam tu, insyaallah. فيدخل في هذا الأمر حسن النية. Dalam bab ini masuk adalah husnul niyyah. Kita tahu orang yang cakap dengan kita ini insya-Allah orang baik dan sebagainya. Insya-Allah kita percayakan dia. Baik. Jangan tipukan ini bukan. Kamu pun tak ada dalil. Nak cakap ini bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pun tak ada dalil. Contoh tak ada bagi cek dan sebagainya, kamu pun tak ada dalil. Jadi jangan kita nak tipukan orang kata tak betul dan jangan. Benda ini pun kita kena hati-hati. At-taslim khalas wallahu alam, ini seperti itu. Baik. هل يجوز التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز. هل adakah
Yajuz harus ataupun boleh untuk tabarruk dengan rambut baginda Nabi Muhammad SAW, ya boleh, tidak ada masalah tentang bab ini. Bal annahu fi ba'd al-ayyam fi ba'd al-ahyan yakun shifa. Kadang-kadang pun benda ini jadi syifa, ubat sebenarnya. Subhanallah. Tapi semua bergantung pada niat orang itu. Di masa dia dapat sesuatu itu adalah pada asar, dipanggilkan asar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini nastaqbil al-amr bihusn niyah, dengan niat yang baik dan juga dengan hati yang bersih. InsyaAllah ini adalah orang kata pada kita ini memang betul ni rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita terima. InsyaAllah macam tu. Jangan menipu. Jangan kata, tak betul ini soalan. Jangan. Kamu tak percaya, sudah, tutup mulut, jalan dia. Tanpa nak cakap apa-apa. Baik? Benda ni kita kena jaga. Tanpa kita sebut apa-apa. Dah, tutup mulut, jalan. Rasa tak nak percaya, tak apa. Biar je. Seperti mana sekarang, di Madhaf, museum dekat Turki. Ada juga daripada rambut baginda Nabi Muhammad SAW dalam museum dekat Turki. Ada dengan orang pun, ramai orang yang memegang benda tu. Bukan ramai sangat, maksudnya ada juga dekat mana-mana tempat. Di Malaysia pun sebelum ni pernah jumpa dengan orang ada. Kita dekat Syria pun ada. Subhanallah. Saya pernah jumpa satu orang yang ada rambut baginda Nabi Muhammad SAW khisla min sya'rihi. Bukan adalah satu lain, ada lebih. Subhanallah. Saya pernah jumpa orang seperti itu. Alhamdulillah, Allah SWT izinkan untuk saya di satu masa itu, di masa jumpa dengan orang tu, dia pun ada sanad. Apa maksud sanad? Maksudnya dia ambil pada siapa sampai nama sahabat. Semua ada maksud dalilnya, dan juga ada ujian dekat museum mana tak tahu nanti, ada surat jugalah dia tunjukkan pada kita. Jadi sudah orang tu dah tunjukkan macam-macam. Percayalah. Kamu rasa tak nak, kamu tak percaya, jalan je dengan tutup mulut. Jangan cakap apa-apa. Untuk tak jadi macam masalah pada kita, jadi jalan. La nukadzib. Naam. Tengok, Sayyidina Anas bin Malik أوصى أنس بن مالك بأن توضع شعرة من شعره الشريف صلى الله عليه وسلم في فمه عند موته، فإذا سئل في القبر من الرجل الذي أرسل إليكم قال أنس، فأخرج له الشعر وأقول هذه شعرته صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Anas wasiatkan di masa diwasiatkan jika dia mati, letaklah satu lain daripada rambut baginda Nabi Muhammad SAW di mulutnya. Ya, dan apabila datang soal siapa yang hantar pada kamu semua itu Rasul, siapa itu tentang Nabi Muhammad SAW, kan ada di antara soalan siapa dia, dan maka dia akan Sayyidina Anas kata dia akan keluarkan rambut itu dan akan kata ini adalah satu lain daripada rambutnya. Subhanallah. Yani bukan menunjukkan pada apa, menunjukkan pada Nabi, pada Sayyidina Anas ini dia sayang sangat pada Nabi Muhammad SAW sampai dia fikir dalam hal ni. Bukan adalah maksud kena orang bawa itu, tak. Bagaimana hal Sayyidina Anas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Juga adalah wasala ba'du syarihi syarif ila Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Naam, rahimahullah ta'ala. Wahtafadha bihi ila an tuwfiya sanat 241. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal juga adalah pun dimemegang di antara orang yang memegang. Imam Ahmad adalah salah seorang daripada 4 mazhab yang terkenal. Imam Ahmad adalah pun dia terbat rambut baginda Muhammad SAW dan dia memegang sampai tahun 241 Hijrah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وبه حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم. Silakan, siapa nak suruh? Bismillah. Boleh saya cuba, Syekh? Okey, Allah, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bercelaklah dengan batu celak Ismit. Itu saya sebut Ustaz. Nah. Ismit. Kerana ia akan mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Dia juga mengatakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah bekas celak yang baginda bercelak 3 kali di mata kanan dan 3 kali di mata kiri. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nah. Celak boleh pakai oleh lelaki dan perempuan. Dua-dua boleh pakai. Lelaki dan perempuan. Hanya lelaki. Kalau pakai lelaki itu adalah nak tunjuk nak apa niat-niat lain, itu kena hati-hatilah. Pakai niat adalah nak pakai ikut sunnah, boleh lah, tak ada masalah tentang bab ini. Nah, dan dia syifa sebenarnya, dia adalah ubat sebenarnya, khususnya kalau selak dengan ismid, dibanggikan ismid. Nah, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. وبه إليه حدثنا عبد الله بن الصباح عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan ismid 3 kali pada setiap mata. Yazid ibn Harun dalam hadisnya menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu bekas celak yang mana baginda bercelak darinya ketika hendak tidur 3 kali pada setiap mata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالإسمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. teruskan saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua memakai celak ketika hendak tidur kerana ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. Allahumma salli wa sallim. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير أكحالكم الإسمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebab baik celok kamu adalah ismin. Ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kamu semua memakai celak ismit kerana ianya mencerahkan mata dan menumbuhkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا محمد بن حميد الغازي حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. نعم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Pakaian dijahit. Gamis atau qamis? نعم. قميص adalah satu jenis pakaian yang pakai adalah اسم يلبس من الوقير الذي له كمان وفتحة للرقبة يلبس تحت الثياب. Dipakai bawah baju biasanya kalau dalam bahasa Melayu adalah panggil apa, tapi kita pakai biasa bawah baju itu adalah panggil qamis. Dia adalah akmam, adalah macam dua. Naam. Ya, ini pakaian yang dijahit seluruhnya dan menutupi seluruh badan. Pakaian bawah dipanggil. Allahumma salli wa sallim. Adalah daripada cotton, dari cotton tu ataupun kitan. Ya, jenis macam tu lah. Nah. Orang lain pula baca Ustaz. Okey, seorang lain jom. Bismillah. وبه إليه حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. نعم. silakan. InsyaAllah saya baca Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamis. Okey, sekejap ya, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis 56 insya-Allah. Hadis 56. وبه إليه حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة بالضم أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث
وأبو دميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. نعم. Tak ada. Tak ada Itu ke, Syekh? yang hujung tak ada terjemahannya. Dia Ah, maksud Abu Tumaila itu adalah dia menambahkan dalam hadis ini lebih sikit daripada ibunya. Macam ibunya, nah, يزيد في هذا الحديث عن أمه. adalah meriwayatkan an ummihi, dia adalah kalau kita tengok isnad, mungkin dalam kitab kamu tak ada tulis isnad tu, tapi dalam isnad maksudnya rawi itu dari awal sampai akhir, dia adalah an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Kalau hadis 55. Kalau hadis 56 an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Faham perbezaan? Perbezaan adalah rawi hadis siapa? Ummu Salamah. Sebelum Ummu Salamah ada siapa? Pada hadis 55 ada Abdullah bin Buraidah. Kalau hadis 56 ada siapa? Ada Ummu Salamah. ibu Buraidah. Ibu adalah Abdullah bin Buraidah. Jadi hadis ini dia sahabat itu dengar terus daripada Ummu Salamah dan juga dia dengar pada ibunya. Faham? Jadi dia riwayat hadis ini melalui juga pada ibunya. Tengok. Jelas? Macam kata Hajat sudah belajar dengan Syekh Nadir. Dan belajar Quran daripada Syekh Nadir, ada sanad daripada Syekh Nadir. Okey. Kemudian ada pelajar Hajar sudah ambil sanad pada Hajar. Jadi pelajar Hajar katalah namanya Aisyah. Aisyah ambil pada Hajar, kemudian Hajar ambil pada saya. Kemudian Aisyah tu pun dia belajar terus direct dengan saya. Dia macam tu lah. Jadi, nah, terikan. Yang ni pun tak ada, Syekh. Hanya Dari yang ni saja, terjemahan. insya-Allah. Dia sama di atas. Sama dengan terjemahan hadis 55, hanya perbezaan adalah seperti mana sebut tadi, adalah rawi ada seorang pada sanad itu namanya Abdullah bin Buraidah. Dia riwayat hadis yang sama tapi melalui pada ibunya kemudian Ummu Salamah. Itu saja perbezaan. Tapi terjemahan hadis sama. Terjemahan hadis itu adalah sama. Seterusnya hadis 57. بسم الله. وبه حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي. نعم. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha menyatakan adalah lengan kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan sallallahu alaihi wasallam. نعم. وبإليه حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال درء قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Hadis yang ke-58. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muawiyah ibnu Qurrah radhiyallahu anhu menyatakan, ayahku berkata, aku pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu kumpulan dari Muzainah untuk berbaiyah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamis baginda sallallahu alaihi wasallam terbuka, atau beliau berkata butangnya terbuka.
Dia berkata lagi, aku memasukkan tangan ke dalam saku kamis baginda sallallahu alaihi wasallam dan aku menyentuh al-khatam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة قال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-59. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil dipapah, iaitu letak tangan atas bahu atas Usamah ibni Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian dari kain kitri, iaitu kain berwarna merah dan kasar berasal daripada Yaman. Tuhfah al-Ahwazi. Baginda sallallahu alaihi wasallam berselimut dengannya, diletakkan di atas bahu dan menunaikan solat bersama mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وقال عبد الله بن حميد قال محمد بن الفضل tanya kepada apa? Kepada Yahya bin Ma'in. Tanya badannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis ini. Kemudian dia terus nak ceritakan hadis itu. Dia kata apa? Kalau boleh daripada kitab kamu. Maksudnya bacalah untuk saya daripada kitab kamu. Lepas tu dia nak bangun, ambil kitabnya untuk nak baca hadis tu. Yang dia pegang. Dia kata, amlihi alai. Maksudnya bacalah dulu, kemudian pergi ambil kitab kamu. Sebab apa? Sebab dia takut. Fa inni akhafu an la alqa. Takut tak jumpa kamu lagi. Dia nak dengar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana orang tu adalah menjaga sangat untuk nak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi ambil kitabnya. Dia takut pergi tak balik. Jadi kata tak apa, baca dulu kemudian pergi ambil kitab kamu. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana di zaman dahulu adalah orang menjaga untuk apa hadis Nabi SAW. Yani faedah pada bab ini, peluang datang sekali, bukan hari-hari ada peluang itu. Sekarang kamu duduk di majlis ilmu, di dunia ini duduk banyak majlis ilmu. Satu kali kita dapat ini, dunia ini akan hidup sekali je, bukan banyak kali. Tak ada kita mati lepas hidup semula, tak ada. Kita mati dah, pergi kepada alam lain, habis alam dunia. Jadi sekarang ini masa kita untuk dapat ilmu. Ini masa kita untuk dapat dekat pada Allah SWT, dekat diri. Ini adalah masa kita untuk amal ta'at. Kita tak tahu adakah berapa lama kita hidup lagi. Jadi maka setiap orang kena usaha di masa yang dia ada. Sekarang kita ada di masa ini, jaga masa ini. Betul-betul. Sebab tak tahu adakah kita akan hidup untuk lepas ni. Wallahu alam. Jadi contohnya, kita pergi kepada satu tempat, dapat peluang untuk menolong orang. Kita mampu untuk tolong, kita boleh tolong dia. Tolong. Sebab apa? Sebab kita tak tahu, mungkin kita tak dapat lagi. Ini peluang terakhir untuk kita. Contoh adalah benda ini, contohnya katalah ada majlis. Majlis ini bagus. Pergi. Jangan adalah tolak. Pergi. Sebab kita tak tahu lagi. Kita boleh hidup lagi ke untuk nak pergi hadir majlis ilmu ataupun tidak. Wallahualam. Jadi semua ini menunjukkan fastabiqul khairat. Termasuk dalam apa? Fastabiqul khairat. Cepat-cepatlah untuk nak lakukan benda yang baik. Subhanallah. Semoga Allah SWT yu'allimna insyaAllah wa ja'alna min ibadihi salihin. Amin ya rabbal alamin. Naam. Tengok badan Nabi SAW. Kharaja wa huwa yattaki'u ala Usama
yazid ala thawbin qitri. Yani pakaian baju itu adalah thawb qitri adalah daripada negeri Bahrain. Daripada negeri Bahrain itu tak tahu dalam bahasa Melayu. Bahrain nanti ya mungkin. Uh, Pakaian yang kira maksud pakaian yang baik elok. Tengok Nabi SAW bagaimana menjaga pakaiannya juga di masa apa? Di masa solat. Nauzubillah sekarang semoga Allah SWT ampunkan untuk kita. Orang kadang-kadang solat apa? Solat pakai baju pun pakaian baju yang malu kalau dia nak jumpa dengan orang. Pakai baju tak proper nak solat. Ya? Subhanallah. La ilaha illallah. Hadis ke-60. وبه حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-60. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat pakaian baru, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menamakannya dengan namanya, serban atau kamis atau selendang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, ya Allah, bagimu sahajalah puji-pujian sebagaimana engkau memakaikan aku dengannya. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa yang dicipta baginya. Aku berlindung denganmu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang dicipta baginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa ini cubalah kita amalkan di masa orang dapat baju baru. Kita boleh baca doa ini. Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairah wa khaira ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrih wa syarri ma suni'a lah. Ini doa kita dapat pakaian baru, baju baru nak pakai, kita baca doa ini insyaAllah. Hadis 61 adalah dia sama dengan hadis 60, hanya merawi hadis itu adalah yang lain. Isnad hadis itu adalah lain. قال وبه إليه حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نعم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه صلى الله عليه وسلم. رسول الله. Maaf kita berhenti dekat sini insyaAllah. InsyaAllah Syekh. Lepas ni kita ada kelas lain. Tamma walillahi alhamd. Al-Majlis Al-Thalis. Hari ni hari ketiga. Nah, 20 kita elok kita tarikhkan hari ni majlis berapa itu pun di antara tanda dabat, maksudnya untuk menjaga kita sampai ke mana dan ke mana. Ini pentinglah kita kena buat insyaAllah SWT. Barakallahu fikum. Mungkin hari ni saya terlebih cakap sedikit, jadi kita tak dapatlah nak tamat yang kita kena habiskan sebenarnya. Sepatutnya pada bab 9, bab maja'a fi aisyah Rasulullah SAW. Ada lagi sikit insyaAllah, tak apa, insyaAllah pada kelas depan kita habiskan. Ada lagi beberapa hadis. Nanti kelas depan insyaAllah, kelas esok kita baca lebih sikit insyaAllah. Kita mula cuba kalau boleh kita sama-sama hadir di awal masa. Kita cuba 6.35 lah kita dah mulalah kalau boleh. Saya tahu kadang-kadang nak cepat sangat, saya pun macam tu lah, usaha, sebab saya 7.30 ada kelas yang lain, jadi saya kena uruskan untuk settle sebelum 7.30. Barakallahu fikum.
جزاكم الله على كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بحق الإعداد. اللهم يسر لنا أمورنا واقض لنا جميع حاجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم بركة القرآن العظيم وبركة الحديث حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقضي لنا جميع حوائجنا ويسر لنا أمورنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعنا يا رب العالمين في دنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك عفو كريم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك الرحيم. ربنا إنا نسألك فلا تردنا خائبين فإنك أنت أكرم الأكرمين وحاشا الكريم إذا سئل ألا يعطي. ربنا إنك نسألك فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Barakallahu fikum. Kita jumpa esok insya-Allah. InsyaAllah, Syekh. Terima kasih, Syekh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum.